Perkembangan terkini situasi jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam. Satu kes baru dicatatkan hari ini menjadikan jumlah keseluruhan kes meningkat kepada 190 orang. Dalam siaran akhbar Kementerian Kesihatan mengenai situasi terkini jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam memaklumkan kes 190 ialah seorang lelaki berumur 42 tahun yang tiba ke negara ini dari Indonesia melalui Singapura pada 22 Februari 2021. Pengesanan kontak bagi kes ini masih giat dijalankan. Kes ini sedang dirawat di Pusat Pengasingan Kebangsaan di mana kelima-lima kes aktif dalam keadaan yang baik. Kes terakhir jangkitan tempatan COVID-19 dilaporkan pada 6 Mei lalu, manakala jumlah kes import sejak kes jangkitan terakhir tempatan dilaporkan sebanyak 49 kes. 664 orang sedang menjalani pengasingan diri mandatori, 14,321 orang menamatkan pengasingan diri mandatori sejak Mac 2020. Sementara itu, 539 sampel ujian virus SARS-CoV-2 telah dilaksanakan menjadikan jumlah keseluruhan ujian makmal yang dijalankan sejak Januari 2020 106,972 ujian. Maklumat lanjut dan perkembangan terkini layari laman sesawang Kementerian Kesihatan dan talian Kesihatan 148. Strategi pembahagian vaksin terbahagi kepada 3 fasa. Fasa pertama akan melibatkan petugas barisan hadapan, warga emas yang berumur 60 tahun ke atas dan pelajar-pelajar yang akan menuntut di luar negara. Fasa kedua bagi kaki tangan pusat penjagaan kanak-kanak, orang dewasa yang berisiko tinggi dan guru-guru. Manakala fasa ketiga melibatkan orang ramai yang berumur 18 tahun ke atas. Menurut Pengiran Dr. Muhammad Ali bin Pengiran Anak Roslet Zana, Pegawai Perubatan Kementerian Kesihatan, semakin ramai penduduk yang menerima vaksin yang diberikan secara percuma itu, semakin hampir negara mencapai imuniti kawanan atau herd immunity. Herd immunity katanya dapat mencegah penularan virus COVID-19 dan melindungi golongan yang tidak boleh menerima vaksin tersebut. Vaksin ini adalah diluluskan untuk individu-individu yang berumur 18 tahun ke atas. Bagi golongan individu yang mengandung, menyusukan anak damit, mempunyai sejarah yang alergi yang serius terhadap sebarang ubat ataupun vaksin lain, mempunyai sistem imuniti badan yang lemah akibat penyakit atau mengambil ubat yang mempengaruhi sistem imuniti seperti ubat steroid, imunosupresan ataupun rawatan kanser. Mereka hendaklah memaklumkan kepada petugas kesihatan sebelum menerima vaksin. Vaksin COVID-19 diberikan secara suntikan ke bahagian lengan atas. Pada masa ini, majoriti vaksin yang telah dihasilkan memerlukan 2 dos vaksin. Suntikan pertama adalah untuk membantu merangsang imuniti tubuh untuk mengenal pasti virus tersebut. Manakala suntikan kedua pula adalah untuk memperkuatkan sistem daya tahan badan kita ni. Kita ni memerlukan kedua-duanya untuk mendapatkan perlindungan yang terbaik. Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi memaklumkan mengenai garis panduan peringkat kelima norma baharu bagi sekolah-sekolah memandu pengangkutan bas awam di bawah Jabatan Pengangkutan Darat dan kafe-kafe internet yang akan bermula esok 8 Mac 2021. Pengusaha atau pengendali sekolah memandu dan pengangkutan bas dikehendaki menyediakan kod QR yang bersesuaian dan mencukupi di premis atau kenderaan sekolah memandu dan pengangkutan awam masing-masing. Bagi memudahkan pelajar dan penumpang yang tidak mempunyai kemudahan untuk mengimbas kod QR, pengusaha atau pengendali boleh menyediakan buku daftar bagi mencatat butiran mereka. Memastikan setiap pelajar atau penumpang membuat pengimbasan aplikasi BruHealth atau merekodkan butiran peribadi dalam buku yang disediakan sebelum masuk dan sejurus sebelum meninggalkan premis atau kenderaan sekolah memandu dan pengangkutan awam. Mengamalkan langkah pembersihan dan sanitasi ke atas premis dan kenderaan termasuk tempat duduk dan peralatan
yang digunakan sepanjang masa termasuk memastikan aliran udara atau ventilasi yang baik. Menjaga kebersihan diri pada setiap masa dan menggunakan sungkup muka bila berada di kawasan yang penuh sesak tidak digalakkan untuk bersentuhan seperti bersalaman. Mengasingkan diri dan tidak mengunjungi tempat awam dan segera berjumpa dengan doktor untuk mendapatkan rawatan apabila merasa kurang sihat. Manakala bagi pengusaha-pengusaha atau pengendali dan pengunjung kafe internet dikehendaki menyediakan kod QR yang bersesuaian dan mencukupi di premis masing-masing bagi memudahkan pengunjung-pengunjung yang tidak mempunyai kemudahan untuk mengimbas kod QR, pengurus premis boleh menyediakan buku daftar bagi mencatat butiran peribadi pengunjung, memastikan setiap pelanggan atau pengunjung membuat pengimbasan aplikasi BruHealth atau merekodkan butiran peribadi dalam buku yang disediakan sebelum masuk dan sejurus sebelum meninggalkan premis. Mengamalkan langkah pembersihan dan sanitasi ke atas premis termasuk tempat duduk dan peralatan yang digunakan sepanjang masa. Mengamalkan kebersihan diri pada setiap masa, tidak digalakkan untuk bersentuhan seperti bersalaman, mengasingkan diri dan tidak mengunjungi tempat awam dan segera berjumpa dengan doktor untuk mendapatkan rawatan apabila merasa kurang sihat. Pensejarahan negara Brunei Darussalam perlu terus dihayati dan didalami, terutama sekali dalam kalangan generasi muda. Ikuti perincian bahan tersebut seketika nanti. Pertubuhan Warga Mas Brunei WEB mengadakan majlis pelancaran 75 kali khatam Al-Quran sempena sambutan ulang tahun Hari Kepeteraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke-75. Majlis pelancaran diadakan pagi tadi di Masjid Pangeran Muda Abdul Matin, Kampung Mulaut. Majlis pelancarannya disempurnakan oleh Yang Berhormat Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Haji Aminuddin Ehsan bin Pin Orangkaya Saiful Muluk Datuk Seri Paduka Haji Abidin, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan, Awang Haji Abu Bakar bin Haji Muhammad Don yang di-Pertua Pertubuhan WEB dalam ucapannya menjelaskan program merupakan usaha istiqamah sebagai matlamat baharu Pertubuhan Warga Mas Brunei. Program tersebut katanya juga sebagai pesambah istimewa WEB bersama-sama dengan warga emas seluruh negara ke hadapan Majlis ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan mengeplai bacaan surah Al-Fatihah. Majlis Khatam Al-Quran 75 kali khatam kali ketiga disertai oleh ahli pertubuhan WEB dan warga emas di seluruh negara. Majlis dikelolakan bersama Jawatan Kuasa Takmir Masjid Pangeran Muda Abdul Matin, ahli Jawatan Kuasa Induk Majlis Al-Quran dan Keagamaan WEB. Juga hadir Awang Haji Muhammad Serudin bin Haji Timbang, Timbalan Setiausaha Tetap Kementerian Hal Ehwal Ugama. Majlis disurikan dengan tadabbur surah Al-Fatihah yang disampaikan oleh Dr. Haji Adenan bin Haji Besar, Rais College Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan. Katanya surah Al-Fatihah diturunkan di Mekah dan terdiri daripada 7 ayat. Surah Al-Fatihah iaitu pembukaan kerana surah tersebut adalah pembukaan atau permulaan Al-Quran. Kepentingan sejarah memang tidak dapat dipertikaikan kerana dengan memahami sejarah bangsa sendiri, ianya mengukuhkan nilai-nilai teras bangsa Brunei dan membangkitkan perasaan cinta serta semangat patriotisme di kalangan rakyat dan penduduk di negara ini. Perkara tersebut ditekankan oleh Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan semasa melancarkan buku penerbitan Persatuan Sejarah Brunei Persebar petang tadi. Yang Berhormat Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Haji Aminuddin Ehsan
Bin Penerangkaya Safa Muluk Datuk Seri Paduka Haji Abidin berkata, penerbitan buku-buku tersebut sesuai dengan peranan persebar untuk menyebarluaskan persejarahan tanah air di setiap peringkat dan apa yang lebih penting ialah memastikan ianya sentiasa dihidupkan dan diperkekalkan sebagai lambang ketamadunan dan peradaban. Oleh itu, amat wajar bagi tumpuan untuk difokuskan kepada memastikan pensejarahan negara terus dihayati dan didalami, terutama sekali dalam kalangan generasi muda, agar mereka mempunyai kesedaran tentang asal-usul mereka, mempunyai ketahanan diri dan semangat jati diri yang kental. Dalam era globalisasi tanpa sempadan ini, kesedaran akan sejarah negara memainkan peranan kritikal sebagai benteng yang kukuh, lagi efektif dalam menghadapi cabaran luar yang boleh mengancam nilai-nilai teras orang Brunei. Pada masa yang sama, di sinilah juga peluang keemasan untuk memanfaatkan revolusi industri 4.0 demi meluaskan lagi skop serta kaedah penyebaran sejarah terutama kepada generasi baru. Tidak dapat dinafikan bahawa penggunaan teknologi digital telah dan terus membentuk dan mengubah kehidupan seharian kita, tidak terkecuali dalam usaha untuk meneruskan rasa kecintaan dan kebanggaan terhadap tamadun negara bangsa. Sebanyak 6 buah buku karya yang ditulis dan dihasilkan oleh ahli-ahli persebar dilancarkan, iaitu The History of the Development in Education in Brunei 1950 to 1985, Politics and the Brunei Sultanate 1804 to 1904, Enduring the Storm to the Blessed Shores, Brunei Darussalam Educational Policies in 6 Decades, A Study of Developments and Challenges, Pengiran Bendahara Brunei and Bendahara Melaka, A Comparison of Roles and Issues of Daulat Derhaka, Brunei's Culture in a Battle Nutshell, and Melayu Islam Beraja, Amanat 1984. Kebanyakan buku tersebut adalah terjemahan dari terbitan asalnya yang ditulis dalam bahasa Melayu, kecuali buku Melayu Islam Beraja Amanat 1984. Percetakan buku-buku berkenaan adalah atas sajaan Yayasan Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah bagi mendukung pengalaman, penghayatan dan pelaksanaan nilai-nilai Melayu Islam Beraja yang menjadi dasar negara dan cara hidup bangsa Brunei. Juga hadir yang berhormat Awang Haji Mohimin bin Haji Johari alias Johari, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Sementara itu, Majlis Pelancaran Buku Persatuan Sejarah Brunei Persebar diselajurkan dengan perasmian Mesyuarat Agung ke-8 bagi pemilihan dan pelantikan ahli jawatan kuasa yang baharu bagi sesi 2021-2023. Mesyuarat Agung tersebut diadakan di Pusat Sejarah Brunei. Dengan lantikan jawatan kuasa baharu, Persebar diharap akan dapat bergerak lebih aktif, khususnya dengan melibatkan lebih banyak lagi kalangan generasi muda yang menjadi pewaris bangsa Brunei untuk sama-sama memelihara dan mengekalkan warisan bangsa Brunei yang bersandarkan kepada nilai-nilai Melayu Islam Beraja selaras dengan Wawasan Negara 2035. Penubuhan Persebar adalah bagi mendukung matlamat yang hendak dicapai oleh Pusat Sejarah Brunei, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan dalam bidang penyelidikan, pengkajian, pemeliharaan dan penulisan apa jua perkara yang berkaitan dengan persejarahan Brunei. Beliau juga mengongsikan perkembangan yang telah dicapai dan perancangan Persebar. Kami merasa bersyukur kerana sekurang-kurangnya kami dapat bekerjasama dengan Pusat Sejarah, membantu bukan saja dalam bidang penyelidikan, bahkan menerbitkan buku-buku yang berkaitan dengan persejarahan Brunei untuk jadi bacaan dan rujukan di semua peringkat masyarakat Brunei, khususnya institusi-institusi pengajian tinggi. Dan insya-Allah kami juga merencana melalui jawatan kuasa yang baru insya-Allah untuk menerbitkan buku sempena puja usia kepada Yang Maha Mulia Paduka Seri Medina Sultan yang ke-75 tahun.
Bagi meningkatkan kesedaran orang ramai terhadap masalah penglihatan sebagai isu utama kesihatan awam antarabangsa, Persatuan Orang-Orang Cacat Penglihatan Kebangsaan Negara Brunei Darussalam BNAB semalam menganjurkan acara Dining in the Dark. Acara adalah bersempena ulang tahun penubuhan BNAB ke-20 dan Hari Braille Sedunia yang disambut setiap tahun pada 4 Januari. Di acara tersebut yang berhormat Meja Jeneral Besar Datuk Paduka Seri Haji Awang Haji Amiruddin Ehsan bin Penerangan Kaya Saiful Muluk, Datuk Seri Paduka Haji Abidin, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan menyampaikan sijil penghargaan kepada para penaja. Sesi perkongsian turut disampaikan oleh Pengiran Hajah Hijrah Mahani binti Pengiran Haji Abdullah, Ketua Bahagian Perkhidmatan Bantuan Khusus Sensori Penglihatan, Unit Pendidikan Khas yang juga ahli BNAB. Acara juga bertujuan memberikan kepada orang ramai terhadap kepentingan dan kegunaan Braille bagi OKU penglihatan di negara ini. Program curahan ilmu merupakan salah satu komitmen dan accountability yang besar dalam bidang pendidikan negara. Yang berhormat Pengiran Haji Muhammad bin Pengiran Osman alias Osman berharap program tersebut akan dapat memberikan keselesaan dan lebih tumpuan dalam meningkatkan lagi peratus kelulusan peperiksaan golongan istimewa pada tahun ini dan juga tahun-tahun berikutnya. Yang berhormat Pengiran Haji Muhammad, Ahli Majlis Mesyuarat Negara melahirkan harapan tersebut semasa melancarkan program curahan ilmu 2021 tuition percuma untuk pelajar-pelajar yang menduduki peperiksaan penilaian sekolah rendah. Program ini adalah tahun yang keempat. Sisi pembelajarannya bagi pelajar-pelajar PSR dan tahun ini seramai 53 pelajar-pelajar daripada 16 buah kampung turut serta dalam program ini. Ia adalah satu pencapaian yang ketara dari tahun ke tahun. Bilangan pelajar-pelajar terpilih meningkat dan keputusan peperiksaan PSR sangat cemerlang. Sabas dan tahniah kepada pelajar-pelajar berkenaan. Majlis diteruskan dengan penyampaian peralatan sekolah kepada pelajar-pelajar program curahan ilmu 2021. Program memberikan tuition percuma kepada pelajar-pelajar tahun 6 yang akan menduduki peperiksaan sekolah rendah PSR. Mata pelajaran yang diajarkan ialah Bahasa Melayu, Inggeris, Matematik dan Sains. Pembelajaran akan diadakan setiap hari Jumaat dan Ahad. Program tersebut merupakan program tahunan yang dianjurkan oleh Biro Kemasyarakatan dan Perhubungan, Majlis Perundingan Kampung Rancangan Perumahan Negara Mengkubau dengan kerjasama Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan dan Jabatan Daerah Brunei dan Muara. Juga hadir Kenal Bersara Pengiran Haji Maidin bin Pengiran Haji Said dan Dayang Saidah binti Haji Wahid alias Burut, Timbalan Setiausaha Tetap di Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Dengan berbekalkan prinsip tidak mudah mengalah, seorang bekas pelatih Pusat Pembangunan Belia PBB memanfaatkan ilmu pengetahuan dan kemahiran yang diperolehi untuk menjadi petani dengan mengusahakan padi sehingga berjaya membuka sawahnya sendiri. Ikuti butiran lanjutnya bersama kru RTB Mojo. Meskipun bukan berasal dari keluarga peladang, namun Muhammad Abdul Rashid bin Kamrujaman cuba membuktikan pengalaman yang diperolehi semasa menyertai kursus belia berpadi anjuran Pusat Pembangunan Belia bersama Jabatan Pertanian dan Agri Makanan pada tahun 2015 dimanfaatkan sebaiknya. Kegigihannya dalam perusahaan padi membolehkan Muhammad Abdul Rashid dan rakan-rakannya diberi kepercayaan untuk mengusahakan tanah seluas 1 hektar seorang di Kampung Berbuluh. Berikutan penghasilan padi yang konsisten, belia gigih ini kini mengusahakan sawahnya di kawasan Padiwasan. Awalnya memang susah,
tanpa ada guide dan semangat tanpa ada guide dan petunjuk dari orang yang berpengalaman. Tapi alhamdulillah sekarang ini saya dapat mengendalikannya dengan bersistemik lah. Dan masa ini alhamdulillah saya masih juga mempelajari dalam bidang ini, karena bidang ini masih luas lagi untuk dipelajari ya. Tapi masa ini alhamdulillah saya dapat manajekannya dengan sendiri. Walaupun berhadapan pelbagai cabaran, namun Muhammad Abdul Rashid tetap gigih meneruskan penglibatannya dalam perusahaan padi. Baginya, hasil latihan penempatan bersama mentor-mentor terdiri daripada pengusaha padi memberikannya beberapa tips atau petua tradisi dalam penanaman padi. Okey, cabaran yang saya hadapi semasa saya berpadi ini permulaannya dari segi tanah. Kalau tanah yang masam, ia punya pertumbuhan padi tidak berapa subur. So yang kedua dari segi pengairan. Kalau pengairan tidak cukup, padi pun tidak berapa subur. Pihak kerajaan ada memberi tunjuk ajar dan memantau kami semasa kami berpadi ini. Lihat di sana ada potensi padi itu untuk menjadikan ianya sara hidup seharian. Mencuburi apa saja bidang ataupun kursus yang ditawarkan oleh kerajaan ataupun swasta. Jangan berputus asa dan berani mencuba, dan jangan terlalu memilih pekerjaan. Dan pengusahaan padi ini memang berpotensi untuk dijalankan di negara Brunei Darussalam ini. Sokongan ahli keluarga antara faktor kejayaan anak muda ini sehingga mampu bertahan sebagai seorang petani. Justru, kegigihan dan kesungguhannya wajar dijadikan contoh oleh belia di luar sana untuk mencuburi apa jua bidang perusahaan tanpa bergantung sepenuhnya kepada kerajaan. Aziz Ahmad untuk Berita RTB. Sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kefahaman ahli sunnah wal jamaah antara yang dikongsikan semasa program Liqa' Ilmi Ahli Sunnah wal Jamaah. Program seumpamanya diadakan di masjid-masjid terpilih di negara ini. Diadakan setiap hari Sabtu bermula semalam sehingga 3 April depan. Ianya dianjurkan oleh Pusat Pengkajian Kefahaman Ahli Sunnah wal Jamaah Kolej Universiti Perguruan Agama Seri Begawan Kupu SB dengan kerjasama Jabatan Hal Ehwal Masjid Kementerian Hal Ehwal Agama. Di daerah Brunei dan Muara, program diadakan di Masjid Pengiran Muda Abdul Matin, Kampung Mulaut. Pengisian program antaranya ceramah bertajuk Sunnah-Sunnah Nabi Muhammad SAW yang mudah dipraktikkan, disampaikan oleh Dr. Haji Adnan bin Haji Besar, Rais Kupu SB. Katanya dalam konteks negara yang berpegang kepada ahli sunnah, warga negara ini serta sekalian umat Islam dipertanggungjawabkan untuk mempelajari sunnah Rasulullah SAW. Sementara di Masjid Zainab Lumut, daerah Belait, ceramah mengupas mengenai sunnah-sunnah Rasulullah SAW ketika solat menurut kitab Munsyah Al-Musali. Dr. Haji Harapandi Dahri, pengarah Pusat Penyelidikan dan Pengkajian Jawi dan Kitab Turas, dalam ceramahnya antara lain menyentuh mengenai tata cara solat yang betul, juga mengenai hukum mengerjakannya. Yang pertama sekali yang akan ditimbang. Di daerah Tutung, tumpuan program di Masjid Kampung Keriam, ceramah bertajuk Kesesuaian Amalan Kitani dengan Kefahaman Ahli Sunnah wal Jamaah disampaikan oleh Dr. Haji Abang Hazmin bin Abang Haji Taha, pemangku Timbalan Rais Kupu SB. Ceramah antara lain menjelaskan umat Islam amatlah penting dalam memahami definisi sunnah dan kelebihannya yang sebenar agar umat Islam tidak tersalah dalam mendefinisikan sehingga perkara-perkara sunnah terabai dengan alasan ia hanya perbuatan sunat.
Dan di daerah Temburung, program diadakan di Masjid Kampung Puni. Ceramah bertajuk Sikap Prihatin Jaminan Masuk Syurga disampaikan oleh Dr. Haji Matusin bin Haji Jumat, pensyarah Fakulti Usuluddin Kupu SB. Katanya memahami definisi sunnah dan kelebihannya yang sebenar adalah amat penting agar tidak tersalah dalam mendefinisikannya sehingga perkara sunnah terabai dengan alasan ia hanya perbuatan sunat. Perkongsian mengenai pencapaian wanita serta bengkel dan kemahiran teknikal antara yang diketengahkan sempena Hari Wanita Antarabangsa. Acara dan aktiviti tersebut mencerminkan peranan, pencapaian dan hak wanita di seluruh dunia. Kedutaan Amerika Syarikat di negara ini dengan kerjasama Big BWN Project menganjurkan satu panel perbincangan mentor. Acara diadakan di The Anggrek Service Apartments. Para pembuat perubahan yang berpengaruh di negara ini mengajak para belia dalam perbincangan selaras dengan tema sambutan tahun ini, Choose to Challenge atau memilih untuk mencabar. Kesaksamaan menjadikan masyarakat lebih kukuh dan wanita yang berjaya di sektor awam, swasta dan bukan kerajaan antara tajuk yang dibincangkan. Melalui acara ini, belia Brunei mendapat motivasi untuk berhubung dengan dan belajar dari para pemimpin dan mereka yang berpengaruh di negara ini untuk mendedahkan potensi mereka dan menyumbang kepada pertumbuhan sosioekonomi dan pembangunan. Dalam pada itu, Women Tech Maker Brunei menganjurkan program sehari di Hub Kolaborasi Kampus di Raja Brunei. Ianya mengongsikan kemahiran, perbincangan teknikal dan bengkel oleh para penceramah tempatan dan antarabangsa. Acara juga termasuk perbincangan panel dan pameran oleh Persatuan Pemaju di negara ini. Hari Wanita Antarabangsa disambut setiap 8 Mac di seluruh dunia. Negara Brunei Darussalam juga akan menyambut dan meraikannya sebagai sebahagian daripada komitmen kepada Konvensyen Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita. Bagi menyokong sambutan tersebut, Jambatan Sultan Haji Omar Ali Saifuddin dan Jambatan Raja Isteri Pengira Anak Hajah Saleha akan dinyalakan dengan lampu berwarna ungu. Penyalaan lampu bermula hari ini Ahad dan berakhir esok 8 Mac bermula pukul 7 malam hingga 5 pagi. Warna ungu dipilih sebagai lambang sambutan Hari Wanita Antarabangsa bersempena dengan warna rasmi daripada Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Ahli Jawatan Kuasa Takmir Surau Maktab Teknik Sultan Saiful Rijal mengadakan walkathon Hari Kebangsaan sempena sambutan Hari Kebangsaan ke-37 tahun. Acara tersebut bermula di Surau Maktab berkenaan. Hadir yang berhormat Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Haji Amruddin Ehsan bin Pin Orang Kaya Saiful Muluk Datuk Seri Paduka Ju Abidin, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Acara seumpama ini antara lain bertujuan untuk menjadikan masyarakat di negara ini sentiasa menjaga kesihatan dengan menjalani aktiviti sihat seperti bersukan selain menggerakkan hubungan ukhuwah jemaah Surau Maktab Teknik Sultan Saiful Rijal khasnya. Juga hadir Pengiran Muhammad Amir Rizal bin Pengiran Haji Mahmud, Setiausaha Tetap Pentadbiran Kewangan dan Estet, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan dan Awang Haji Amir Hisham bin Haji Masri, Pemangku Pengarah Hal Ehwal Masjid. Pasangan Muhammad Hisham bin Haji Maknur dan Muhammad Mukhlis bin Baruganti menjadi juara kejohanan badminton sempena sambutan ulang tahun Hari Kebangsaan ke-37 semalam. Mereka telah mengalahkan pasangan Haji Nur Alim bin Haji Sapari dan David Jong Ming Fuk 23-21, 21-19. Acara dianjurkan oleh Majlis Perundingan Kampung Penawai Kuala Tutong dengan kerjasama pemain-pemain Dewan Kemasyarakatan Mukim Pekan Tutong. Hadir Awang Ajmin bin Haji Meludin, Pemangku Pegawai Daerah Tutong.